A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa rzuqni fahman wasi'ah. Kita hadiahkan Al-Fatihah kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh ahli keluarganya, seluruh sahabat-sahabatnya. Wa ila Muallim Haji Wahid bin Osman, wa ila Muallim Haji Abdul Rauf Haji Talib, wa ila Muallim Haji Ahmad Haji Wahab, wa ila Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili, wa ila ibu ayah kita, datuk nenek kita, suami kita, isteri kita, anak-anak kita, menantu kita, cucu kita, mertua kita, khususnya kepada mereka yang sakit di Qaryah Peringkat Jaya Taman Cepaka, umumnya umat seluruh alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wahai Allah, wahai Tuhan kami, Engkau ampunilah dosa-dosa kedua ibu dan ayah kami, wahai Allah. Sesungguhnya kami anak-anak ini tidak sama sekali mungkin dapat membayar setiap pengorbanan dan kasih sayangnya yang terlalu banyak kepada kami. Makanya wahai Allah, Engkau ampunilah dosa-dosa kedua ibu dan ayah kami. Allahumma inna a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dia berikan kita kekuatan untuk kita dapat sama-sama menjalani satu proses yang saya kira sangat-sangat direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bersama saya Tuan Guru Ustaz Basit yang sangat saya hormati dengan ilmu yang beliau miliki. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati kita. Pada pagi tadi kita telah pun dipimpin oleh Tuan Guru Ustaz Basit dan seluruh para jemaah. Mudah-mudahan Allah SWT merezekikan kita dalam dapatan ulama, dalam dapatan disyarahkan begitu panjang lebar. Kata sahabat, malam Lailatul Qadar itu jatuhnya bila? Jatuhnya pada 10 malam terakhir. Lalu dibahaskan lagi 10 malam terakhir itu yang paling hampir. Yang paling hampir, yang paling banyak disebut, iaitu pada malam 27. Mudah-mudahan Allah SWT merezekikan kita. Itu sebab pada awalnya bila pengusi mesej saya tu, sebab saya pun tengah melaksanakan Qiyamul Lail. Mudah-mudahan Allah SWT berikan. Cuma sebelum kita mulakan, saya sekadar nak ingatkan pada diri saya. Kita perbarui niat kita pada pagi ini. Yang pertama, kita niat iktikaf. Itu yang pertama, kita niat iktikaf. Kerana berlakunya Lailatul Qadar itu sehingga fajar. Sehingga fajar. Maknanya masih belum fajar lagi, mana kita boleh niat. Itu yang pertama, kita niat iktikaf. Yang kedua, kita niat sedekah. Pagi ini kita niat sedekah. Kita belum lagi sedekah kan, tapi kita niat dulu.
Sebab umat Muhammad dia dapat kelebihan tu. Umat Muhammad saja dapat kelebihan. Niat 1 pahala. Sedekah 10. Kalaulah ianya jatuh pada malam Lailatul Qadar pagi ni, maknanya tuan-tuan sendiri maklum berapa banyak lama kita dapat. Berapa banyak lama. Itu sebab dibahaskan dalam kitab Riyadhus Shalihin, dibahaskan dalam bab 83 tahun 4 bulan ni, dibahaskan bila mana Nabi SAW beritahu kepada sahabat pada zaman Bani Israel ada seorang dia beribadat pada malamnya, siangnya dia berjihad dalam Allah SWT. Berjihad, dia keluar berjihad, bukan keluar pergi kerja. Kalau keluar pergi kerja dia balik. Ni dia berjihad dalam Allah SWT. Maknanya di antara hidup atau mati. Berapa lama? Selama 1000 bulan. Itu yang sahabat tanya, ya Rasul, kalaulah Bani Israel pergi berdakwah, pergi berjihad, beribadah 1000 bulan, habislah kita. Sebab umur umat Muhammad semua orang tahu. Kan? Sittin wasabi'in, 60, 63. Barulah turun ayat surah Al-Qadar tu tadi. Maka turunlah ayat surah Al-Qadar tu. Itu sebab kelebihan ini dibagi kepada umat Muhammad, tidak dibagi kepada orang lain. Bila dia dibagi kepada Hatamul Anbiya, ia diberi kepada Habibullah, makna kelangsungan dia juga diberikan kepada kita umat Muhammad. Syukur, alhamdulillah pagi ini. Bukan nama Abdul Syukur. Abdul Syukur tu nama saya. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah merezekikan kita. Mudah-mudahan Allah rezekikan lagi kita dengan banyak lagi perkara-perkara yang lain. Hari ini kita akan terus membincangkan, dalam siapa yang ada buku, kita akan terus membincangkan menjaga 7 anggota zahir. Ini pasal pertama. Pasal pertama ni kalau kita tengok pada kitab ini, Muallim Mahathir Haji Jol ni, dia memulakan akhirat, dia memulakan dunia sebelum akhirat. Tapi kalau kita duduk pada kitab yang lain, dia bermula pada akhirat. Tapi matanya tidak lain, sama je. Kebaikan mata yang berkaitan dengan dunia dan akhirat. Ketahuilah Allah Ta'ala menjadikan mata untuk beberapa kebaikan. Allah SWT jadikan mata kita ni, Ainul Basirah kita ini adalah untuk kebaikan. Yang kita nak gunakan apa? Di 2 keadaan. Yang sangat mencabar, mata ni, nikmat mata ni adalah untuk digunakan di dunia. Itu sebab Al-Fakir, Tuan Guru Muallim Mahathir Haji Jol ni, dia memulakan dengan dunia dulu. Lepas dunia baru pergi akhirat. Jadi amanah tanggungjawab mata tu sangat-sangat penting. Antara kebaikan tu dah diterangkan di sini, dan kita asalnya disebut dahulu kebaikan berkaitan dengan mata tu di akhirat. Kemudian barulah disebut kebaikannya di dunia. Tapi Al-Fakir meterbalikkan dia saja, supaya perbahasan kita ini dapat diatur dalam keadaan yang sesempurna. Kebaikan yang berkaitan dengan dunia dahulu, kemudian barulah akhirat. Begitulah yang Al-Fakir lakukan untuk beberapa anggota badan yang lain. Tujuannya hanyalah supaya perbincangan lebih dekat dan mudah kita fahami. Dia terlebih dahulu, dia tersusun dengan dahulunya kehidupan. Barulah kematian. Selama mana kita hidup, selama mana kita diizinkan oleh Allah untuk hidup, peranan mata, konsep mata, amanah mata yang Allah berikan kepada kita itu terlalu sangat besar. Sama ada dia berkaitan dengan apa yang kita lakukan sehari-harian. Muka surat 22. Sebab tentang mata ni ada banyak yang kita nak sentuhkan, nak kongsikan sama-sama. Kalau kita lihat pada muka surat 22,
Perenggan yang 52 ni tadi disebut sama ada ia berkaitan dengan apa yang dilakukan setiap hari, seperti bangun daripada tidur, membersihkan diri, memakai pakaian, memasak makanan, makan, minum, atau yang berkaitan dengan perusahaan seperti melakukan aktiviti jual beli dalam perniagaan dan perkhidmatan, atau berkaitan dengan pekerjaan seperti tugasan sebagai seorang guru dengan mengajar, mentarbiah, mendidik, ataupun seorang pekebun dengan bercocok tanam dan lain-lain. Dalam kitab ini dia mulakan dengan kepentingan ilmu. Mata dikaitkan dengan pengertian ilmu. Kata Sayyidina Ibnu Mas'ud, katanya apa? Wajib ke atas kamu menuntut ilmu sebelum diangkat. Hilang, terangkatnya, hilangnya ilmu itu adalah dengan kematian para ulama. Sesungguhnya seseorang tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu, dan sesungguhnya ilmu itu perlu dipelajari dan difahami. Semua kita ini jahil pada asalnya. Itu sebab Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran disebut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah mengajar kita dengan pena. Allah mengajar kita dengan pena. Kata Sayyidina Abu Darda, dia mengatakan, la an ata'allam mas'alatan ahabbu ilayya min qiyamil lailah. Untuk aku belajar suatu masalah agama lebih aku sukai daripada mengerjakan solat semalaman. Belajar itu lebih utama daripada kita mengerjakan salat sepanjang-panjang malam. Sebab apa? Sebab ilmu itu dia menjadi petunjuk kepada kita. Kalau tidak, nanti apabila kita mengamalkan satu-satu amalan tanpa ada ilmu, maknanya jadi sia-sia. Jadi sia-sia. Sebagai satu contoh, tuan-tuan, mafhum hadis Nabi SAW. Ini pembelajaran ni, tuan-tuan. Kalau kita belajar ilmu tasawuf, ada banyak nilai-nilai amalan yang dilakukan oleh para sufi, para alim, para soleh. Sebab tu mereka ni sibuk dengan urusan agama dia, urusan bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tak kita, orang awam, Abdul Syukur, tak. Dia sibuk dengan urusan dunia, urusan akhirat kurang. Tapi kalau dia itu orang soleh, sufi, sebab kita ambil satu contoh, tuan-tuan. Semua orang kenal Al-Imam Al-Ghazali, tuan-tuan. Yang lepas ada saya sentuh tentang Al-Imam Al-Ghazali. Saya nak sentuh sikit lagi tentang Al-Imam Al-Ghazali. Kata Asy-Syadzili, Asy-Syadzili kata, ketika aku bersama dengan Imam Al-Ghazali, ketika dia balik sehingga dia wafat, Allah telah merezekikan dia dengan malam Al-Qadar. Nampak? Allah dah rezekikan dia dengan malam Al-Qadar. Sampai begitu. Cuba tanya kita pagi ini, berapa ramai yang Allah dah rezekikan malam Al-Qadar? Turun tangan, semua belum, termasuk saya. Nampak? Semua belum. Atau kita sendiri pun tak tahu yang kita nak dia rezekikan atau tidak. Nampak tak? Yang itu yang kita kena jadikan fasal mata ni untuk kita melihat ke hadapan. Jangan kita rasa bersedih, kan? Allah tak rezekikan lagi aku. Yang penting kita banyak doa. Itu sebab kata Ibnu Mas'ud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ketika, wahai Muhammad, beritahu kepada aku satu perkara, satu benda, supaya dengan itu aku dapat mengamalkannya. Tak payah lagi aku tanya kau. Pesan Nabi pendek tuan-tuan. Tapi kalau nak syarah 2 jam. Ingat Ustaz Basit, tuan guru saya ni, kalau syarah dia kena buat 5 siri, tuan-tuan. 5 siri kena buat dia. Sungguh, tuan-tuan. Apa kata dia? Kul, Allah berkata. Kul amantu billah summa istaqim. Pendek je. Katakanlah engkau beriman dengan Allah, engkau istiqamah melakukannya. Istiqamah tu, kalau nak bahas istiqamah 2 jam lagi.
Ustaz Bazid 5 jam. Istiqamah aja tuan-tuan. Dalam bab istiqamah, dia ada terkait kepada satu lagi benda, kehidupan. Mana mungkin kita boleh istiqamah kalau kita tak hidup? Apa mesti? Kita tak hidup, bolehkah kita istiqamah? Tak boleh. Tak boleh istiqamah. Itu sebab kenapa Allah SWT datangkan. Jadikan mata itu sebagai kita dapat melihat alam ini. Kalau dah tak ada, kalau kita dah pun meninggal, kita tak disebut mati. Mati itu orang kafir dia sebut mati. Itu sebab orang kafir kalau mati dia buat macam-macam. Dia buat kereta, dia buat duit, semua dia masukkan. Sebab dia percaya ada kehidupan yang lain selepas kematian. Supaya duit yang dia buat tu dalam bentuk kertas tu tadi, dengan kereta dia pergi, dia kat sana nanti boleh hidup. Dia berbeza dengan kita tuan-tuan. Berbeza dengan kita. Bila mana kita nak jadikan setiap amalan kita itu jadi pembelaan kita di akhirat Allah, di alam kubur, ketika kita hidup. Nampak tak? Ketika kita hidup. Kalau kita dah tak ada, memang tak boleh nak buat apa-apa pun. Cakaplah macam mana pun. Memang tak boleh dah. Ketika kita hiduplah, barulah kita dapat mengamalkan apa yang sepatutnya kita buat. Itu sebab kita kena doa dengan Allah SWT, dua benda. Supaya Allah berikan kita kehidupan lagi. Allah beri keberkahan hidup. Berkatkan hidup kita ni. Itu sebab bila Allah berkatkan hidup kita, yang jadi kepada Al-Imam Al-Ghazali. Sejak balik sampailah dia wafat, Allah dah rezekikan dia dengan malam Al-Qadar. Itu sebab ada beberapa pandangan Asy-Syadzili, di antaranya kalaulah kita ini berpuasa pada hari Jumaat dan hari Selasa, maknanya Lailatul Qadar itu jatuh pada malam 27. Agak-agak boleh ke kita dapat macam tu? Gambaran. Tak boleh dapat tuan-tuan. Ini di antara benda yang kita kena muhasabah diri kita. Supaya mata yang Allah berikan kepada kita ini tidak kita gunakan kepada perkara-perkara yang melanggari pensyariatan. Itu sebab dalam kitab ini disebut tidak ada yang lebih mulia daripada ilmu. Raja adalah penguasa manusia. Namun para ulama adalah penguasa kepada raja-raja. Itu sebab kata Imam Syafi'i, talabul ilmi afdalu minan nafilah. Menuntut ilmu lebih utama daripada ibadat sunnah. Menuntut ilmu tu lebih utama daripada kita ibadah sunnah. Ibadah sunnah tu maknanya buat amalan-amalan yang bersifat sunat. Sebab amalan-amalan yang bersifat sunat, tidak pada amalan-amalan wajib. Amalan-amalan wajib itu satu benda yang menjadi satu tuntutan kepada kita untuk mengamalkannya. Nasihat Imam Al-Haddad tentang mata. Siapa yang ada buku boleh bacalah. Pada pagi ini kita tengok apa nasihat. Ad-dinu nasihah. Agama itu nasihat. Nasihat Imam Al-Haddad ni, kitab nasihat agama, wasiat iman. Kat dalam ni pun Al-Fakir Tuanku Mahathir Jul ni, dia pun masukkan. Ini adalah tambahan daripada ini. Al-Imam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dia sebut apa? Mata adalah suatu nikmat yang besar daripada Allah, yang dikurniakan untuk hambanya. Ia diciptakan untuk membolehkan hambanya melihat keindahan ciptaan Allah SWT dan bumi dan langitnya, supaya sesudah itu dia akan bertambah kenal dan yakin terhadap Tuhannya. Yang lepas kan ada saya sebut tajalli tu. Bila kita ada sifat tajalli itu, kita rasa keberadaan. Kita akan rasa keberadaan. Siapa yang berada? Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bila kita nak buat sesuatu, kita, Allah ada. Nak buat sesuatu, Allah melihat. Nampak tak? Dalam bab tajalli itu, di situ kita nak masukkan, hadamkan sungguh-sungguh perasaan tu. Sebab tu perasaan individu tuan-tuan. Memang cakap senang. Cakap memang senang. Nak mengamalkannya tu, dia memerlukan mujahadah yang sangat-sangat besar. Sangat-sangat tinggi.
Bila ada mujahadah, di situ ada ni nanti rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dengan mata juga dia boleh berjalan dalam gelap dan menunaikan segala hajat dan keperluan hidupnya. Masya Allah, jalan dalam gelap. Mana boleh jalan dalam gelap, tuan-tuan? Kena pakai lampu. Lampu solo. Abdul Syukur kalau jalan dalam gelap, jatuh. Ini kiasan, tuan-tuan. Kiasan. Dengan mata juga kita boleh berjalan. Itu sebab mata, bila disebut mata ni, saya teringat ada satu pepatah. Mata ni dikaitkan dengan hati. Mata hati. Mata dan mata hati dua benda yang berbeza. Hati kalau terlalu bersih, ini disebut tentang mata tadi ni. Hati kalau terlalu bersih, pandangannya mampu menembus hijab. Menembus. Tuan-tuan, menembus hijab. Saya ingat dulu masa saya pernah bersyarah di mana, saya pun tak ingat. Bila saya sebut hati kalau bersih, pandangannya mampu menembus hijab, maka ternampaklah perkara-perkara yang ghaib. Hati kalau tidak bersih, kotor, bisikannya, perkataannya, bicaranya bukan lagi suatu kebenaran. Saya sebut, ada yang tak kurang faham, tuan-tuan. Mula-mula saya pun tak faham. Saya pun tak faham. Macam mana nak faham? Hati kalau terlalu bersih, pandangannya mampu menembus hijab. Mana boleh tampak hijab tu? Hijab tu apa? Hijab tu adalah dinding yang memisahkan. Dinding yang memisahkan. Kalau hati bersih, boleh tembus. Itu sebab orang-orang saleh, yang lepas saya disebutkan, kalau orang-orang saleh, dia boleh nampak. Dengan mata dia yang berkaca, dia tengok mata kita pandang imam ni tadi. Aduh, imam ni bagus rupanya. Zikir 1000 tak tinggal. Dia boleh nampak, tuan-tuan. Itu sebab bila masa belajar dulu kan, bila tengok maklim tengok aku tunduk macam ni. Tunduk, pandang, tutup mata, tak mana, tak tengok. Takut, tuan-tuan. Sebab amalan yang dia suruh tak buat. Dia suruh buat, kita tak buat. Ataupun kita tak sempat siap buat. Sebab sibuk khidmat lain. Nampak? Ya, kat situ, tuan-tuan. Kat situ yang kita kena sangat-sangat. Ketika kita masih hiduplah, amanah ini kita kena jaga. Jika mata itu digunakan untuk keperluan-keperluan yang kerana yang Allah Ta'ala menciptakannya, maka terkiralah dia daripada golongan orang-orang yang taat. Mata. Semua kita ni, pagi ni kena muhasabah mata. Sebab apa muhasabah mata? Hari ni kan, berapa ramai dia kat sini? Berapa ramai orang yang pakai spek mata? Termasuk aku ada pakai. Nampak? Itu muhasabah lah tu. Allah beritahu, syukur. Dulu kau mana pakai spek mata. Sekarang kau dah pakai spek mata. Kalau tak perasan juga, gelap dah kau. Lebih kurang macam tu lah. Allah beritahu. Allah beritahu kat kita. Man yuridillahi biha kasirah wa faqih fid din. Barang siapa yang Allah SWT inginkan kebaikan pada dia. Allah nak kebaikan pada dia. Allah nak bagi kebaikan. Allah SWT akan berikan kepada kita kefahaman atas urusan agama. Ada tak itu? Kalau ada tu, alhamdulillah. Mana Allah dah bagi kita. Sayangnya, cinta kasih sayang Allah SWT sangat-sangat besar. Di bulan Ramadan ni kita boleh tengok macam mana tingginya kasih sayang Allah SWT. Besar kasih sayang Allah SWT. Kalau kita nak tarbiyahkan tentang Ramadan ni, besar. Sebab apa? Contoh ambil satu contoh sikit. Dalam bab tasawuf kita tengok. Bagaimana Allah SWT mendidik kita dalam makan. Allah mendidik kita dalam makan, dalam masa yang sama, dalam makan itu ada 2 istajabah doa. Hari ini hari 27, berapa ramai orang yang berdoa pada ijabah doa? Termasuk Abdul Syukur. Daripada 27 hari. Nanti aku kira. Sabar, bawa tenang. Aku kira. Nanti ada dalam 10 hari ya buat. Hari yang lain kenapa? Nak sebut pun susah. Lupa. Sebab manusia. Mim, alif, hamzah, nun, sin, ya. Manusia tu dalam bahasa Sanskrit barang yang lupa. Itu sebab adanya agama ad-dinu nasihat. Untuk kita senantiasa ingat memperingati. Di mana? Di 2 tempat. Waktu iftar. Betul? Waktu iftar itu adalah ijabah kepada doa. Berapa ramai di antara kita yang ada doa? Checklist. Muhasabah. Kita tinggal lagi berapa hari lagi? 3 hari kurang lebih. Lepas ni, kan kita iftar, insyaAllah kita doa dulu. Sikit. Doa dengan Allah. Doa ni mudah je.
basmalah je. Paling tidak pun baca basmalah. Kan? Ni basmalah pun tak ada tu makan. Doa pun tak ada. Rezeki. Kan? Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina. Nah, rezeki yang Allah bagi itu tadi, tuan-tuan, Allah nak supaya kita mensyukuri, menikmatinya rezeki itu, supaya dengan rezeki yang kita makan tu kita dapat terhindar, supaya rezeki itu tak masuk kita ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang akhir dia sebut tu. Itu sebab Nabi SAW pesan berhenti sebelum kenyang. Kita bulan puasa taram semua, makan semua, tak berhenti-berhenti makan. Mak tu tarbiyah yang pertama. Cuba kita hati yang baik-baik. Tarbiyah yang kedua, sahur tadi. Saya sahur tadi di satu surau lah. Sahur tadi, apa sahur tadi? Kalau kita kan, tuan-tuan, isteri kita kekejut, siapa kekejut kan? Bangun, sahur. Apa dalam kepala kita? Bukan saya cakap, ada yang cakap, Pak. Sahur. Apa? Kepala dalam fikiran saya sahur makan. Sepatutnya sahur. Ijabah doa dulu. Ada buat. Orang Melaka kata haram, tak ada. Tak ada, tuan-tuan. Tak ada kita buat. Itu sebab kita kena banyak doa dengan Allah SWT. Nampak senang, tuan-tuan. Itu sebab mata ni dapat melihat apa yang orang lain buat. Mata ni kita dapat melihat apa yang orang lain. Cepat kita tengok orang saleh macam mana, amalnya macam mana. Nak tiru tak boleh juga, sebab tak tahu apa yang dia buat. Belajarlah. Belajar dengan dia. Tak tahu tanya. Sebab macam tadi saya nak mulakan kelas, saya rasa malu kan. Bersama saya tuan guru, Masya Allah, saya cakap izinkan saya untuk berkuliah. Saya minta izin, tuan-tuan. Minta izin, tuan-tuan. Sebab ilmu saya dengan ilmu tuan guru, ya Allah, sangat jauh. Sangat jauh antara langit dengan bumi. Saya baru nak bertatih-tatih. Itu sebab kita kena terima perkara ini supaya kita faham tentang hakikat kehidupan, supaya kita dapat mengawal. Jika mata dibiarkan tidak terkawal, apa berlaku? Maka dia akan membebaskan, melihatkan semua benda-benda yang tak sepatutnya kita lihat. Keutamaan ini disebut dalam kitabnya, mohon maaf dengan izin, wanita-wanita yang ajnabiyah. Ajnabi itu maknanya wanita yang boleh kita kahwini. Wanita yang boleh kita kahwini. Hendaklah kita merendahkan pandangan. Itu sebab Nabi, kalau kita tengok Nabi SAW, pelakuan dia, amalan dia, bila Nabi berjalan, Nabi tak pernah pandang ke atas. Tak pernah. Belum lagi saya jumpa dalam mana-mana kitab sirah Nabawiyah ni, Nabi SAW, bila dia berjalan, dia pandang ke atas. Tak ada. Itu sebab kita berjalan selalu jatuh. Termasuk orang yang cakap pun jatuh. Nabi SAW dalam sirah tak pernah jatuh, tuan-tuan. Sebab Nabi berjalan pandang ke bawah. Nabi nampak macam tak laju, tapi siapa yang berjalan dengan dia, dia lebih laju daripada dia. Nabi SAW lebih laju daripada orang lain. Macam tu. Hebatnya Nabi SAW. Nabi kalau berdiri, Nabi tak tinggi, tak rendah. Tapi kalau dia berdiri, dia lebih tinggi daripada orang lain. Itu semua adalah di antara mukjizat. Itu semua adalah di antara mukjizat Nabi. Nabi SAW kalau sembahyang di hadapan, dia boleh lihat di belakang. Dia tahu apa yang berlaku di belakang. Itu mukjizat. Mukjizat Nabi ni ada dalam satu kitab, tuan-tuan. Kurang lebih ada 1000 saja nak bakau. Lepas ni pengurusi bolehlah cari seorang untuk ceritakan tentang mukjizat Nabi 1000 tu. Hari ni berapa ramai yang tahu 1000 sifat Nabi, termasuk aku. Pun tak dapat lagi. Kata sayang Nabi. Sayang Nabi mestilah tahu kan. Jadi lepas ni kita buat satu lagi program, panggil ustaz untuk mengajar mukjizat Nabi. 1000 ada mukjizat Nabi. Saya pun sebut 3. Mukjizat paling besar Al-Furqan. Itu yang disebut Al-Furqan tu Dustur Al-Hayah. Itu perlembagaan kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua, Isra wal Mi'raj. Yang lain tu adalah sampingan-sampingan di antara 1000. Wallahu a'lam bishawab. Sebab kita kena jaga mata
daripada pandangan wanita-wanita, dan supaya dengan itu nanti kita tidak melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya kita lakukan. Kemudian dalam firman Allah Subhanahu wa taala disebut, auzubillahi minasyaitonirrajim, kulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfutu furujahum zalika azqa lahum innallaha khabirun bima yasnaun. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang lelaki yang beriman supaya mereka menyekat pandangan mereka dan memeliharanya. Lalu dia tegang kat sini, mahram ialah perempuan atau lelaki yang diharam dikahwini. Mahram. Tadi ajnabi itu lain. Ajnabiyah itu maknanya wanita yang boleh kita kahwini atau lelaki yang boleh kita kahwini. Muhrim itu disebut kat sini, tegang disebut. Muhrim pula adalah orang yang memakai pakaian ihram. Kemudian termasuklah lelaki, lebih-lebih lagi perempuan. Dalam fiqh ibadat disebut istilah amrat, dia merujuk kepada remaja yang sudah baligh, yang sudah dewasa tapi belum tumbuh janggut lagi. Macam yang bercakap ni bukan janggut dah tumbuh lagi, dah putih dah. Kalau tak sadar juga tak tahulah nak cakap. Faham sudahlah, tak faham juga tak tahulah nak cakap apa. Walaupun telah nampak misai dan belum mencapai umur 30 tahun, jika setelah umur tersebut dan masih belum tumbuh, tak tumbuh lagi janggut dah 30, itu dia panggil ajrat. Ini semua tambahan saja. Kata Imam Habib Abdullah Al-Haddad menyebut orang-orang mukmin yang sejati hendaklah dia memelihara dirinya dengan baik. Yang pertama, tidak melihat orang mukmin lain dengan pandangan yang rendah, hina dan kecil. Jangan pandang orang macam tu. Itu akhlak. Itu di antara akhlak yang kita kena jaga. Kita kena menghormati orang. Yang muda disayangi, orang lama dihormati. Kan sebut tua kan, dah tua aku. I just a corner 70. Kalau tak percaya sudah. Lebih kurang lah macam tu. Tidak mengintip-intip aurat dan keaiban orang lain. Ini semua kita lakukan tuan-tuan. Akhir zaman ni Allah buka semua. Allah buka semua tuan-tuan. Itu sebab kadang takutlah tuan-tuan. Kita puasa. Saya bersiaran di Melaka FM. Ada saya sebut. Hari ni rata-rata lah. Bukan kita nak mengata orang. Nanti nak ustaz nak dia buat kuliah nampak dia mengata orang. Bukan mengata, nak bagi tahu. Mengata dengan bagi tahu lain. Itu betul mengumpat. Ni aku cakap ramai-ramai, bagi tahu, muhasabah diri. Berapa ramai orang hari ni dia puasa tapi dia tak sembahyang? Ramai tak? Saya lagi jawab. Sembahyang dengan puasa sama-sama penting tak? Itu di antara rukun, kan? Itu di antara rukun. Itu yang, tapi ada pula yang ambil kelebihan. Tidur orang yang berpuasa ibadah. Memang betul tidur orang berpuasa ibadah. Tapi kalau tidur daripada subuh sampai menjelang petang, itu latihan jadi latihan jadi apa? Nampak? Bukan aku cakap. Ada yang cakap kat sini. Ya, ada orang cakap saya macam tu. Ustaz, kalau dia tidur Ustaz, daripada subuh dia tidur lepas sembahyang sampai asar tu apa Ustaz? Aku pun diam. Itu maknanya dia latihan nak jadi jenazah Ustaz. Nampak tak? Memanglah ibadat. Tapi kalau macam tu, itu bukan ibadat nama dia. Itu sebab Allah SWT jadikan mata ni untuk kita nilai. Kita nilai sendiri. Sebab apa pun Allah jadikan pada kita ni semua ada sebab. Tidak selalu melihat kepada kelazatan dunia dan merasakan keselesaan. Supaya nafsu tidak selalu mencari-cari benda-benda yang tak sepatutnya. Itu sebab Allah SWT rakamkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbana ma halakta hadza batilan subhanaka faqina azaban nar. Allah kata, wahai Tuhan kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Allah tak ciptakan mata dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Sebab dengan mata ni boleh masuk neraka. Sebab orang perempuan, kan, orang lelaki cukup jaga mata, jaga. Orang perempuan tak pakai.
Orang perempuan pun kena sikit bagi tazkirah ke orang perempuan. Pergi dakwah orang perempuan sikit supaya pakai pakaian yang sedikit sempurna lah. Sedikit sempurna. Sebab orang lelaki dia jaga mata, jaga tengok. Dia pun tengok. Terus tak terkelip. Macam tu tegak yang mata pandang. Kan dah dosa. Ada pula cakap, Ustaz, pandang pertama tu rezeki Ustaz. Memanglah pandang pertama rezeki. Kalau kau pandang tu tak tutup mata apa hal? Nampak? Kita nak jaga mata. Kita jaga mata tapi orang perempuan tak jaga aurat. Aduh, sia-sia. Buka TV tengok tak pakai tudung. Betul tak? Hari ni persoalan mata ni kan, ya Allah Azim, subhanallah. Takutlah tuan-tuan. Tapi janganlah pergi buangkan TV tu pula. Saya tak suruh buang TV tuan-tuan. Jangan tu ada dulu ada apa buang TV ni. Khurafat. Bid'ah. Nabi tak ada. Sabar, bawa bertenang. Kan? Sabar. TV tu atas kita lah. La aqla la dina liman la aqla lah. Allah bagi kita akal untuk kita fikir. Tengoklah cerita-cerita yang menarik. Berita semasa. Baik. Jejak Rasul. Baik. Tazkirah malam Jumaat. Baik. Tazkirah malam Jumaat buat apa? Tidur. Takkan tidur. Kan contoh. Ada banyak benda yang baik kat TV yang kita boleh tengok. Rasa tak boleh tengok benda-benda yang bukan, tutup. Buat benda lain. Itu di antaranya. Kemudian di antara sedikit yang saya nak tambahkan tuan-tuan. Masa ni agak mencemburi kita. InsyaAllah. Munafaat. Mata ni ada dah pergi, dah cantik. Ada orang buta tuan-tuan. Ada dikisahkan. Seorang buta, dia pergi ke masjid atau dia pergi ke surau. Dalam perjalanan dia sebab dia buta, dia tak nampak tuan-tuan. Dia jatuh dan masuk dalam lubang. Dan dia sedar dia dah jatuh dan dia dah kotor. Jadi dia balik rumah. Kemudian ingatkan dia nak sembahyang kat rumah. Tak. Dia datang lagi. Dia dah bersihkan diri dia, dia datang lagi. Dia datang kali kedua, berjalan lagi, jalan. Dia jatuh lagi di lubang yang sama. Dia jatuh lagi di lubang yang sama. Kemudian dia balik lagi, salin baju lain. Baju salin, datang lagi untuk kali ketiga. Nak pergi ke masjid. Besarnya harapan dia nak pergi sembahyang tu, tuan-tuan. Besar harapan dia nak pergi sembahyang tu. Tapi ketika dia nak jatuh kali ketiga tu, yang itu berlaku sedikit keajaiban. Dia telah diselamatkan oleh seseorang. Dia telah diselamatkan oleh seseorang dalam keadaan dia buta. Baru orang itu, makhluk itu telah bawa dia terus ke masjid. Lalu dia beritahu kepada orang yang menolong dia, terima kasih kerana membantu saya dan saya dah pun sampai ke masjid. Jom kita semayang. Apa makhluk ni cakap? Aku tak boleh semayang. Engkau siapa? Aku syaitan, bukan setan. Setan Ahmad Espo yang cakap. Aku syaitan, dia kata. Masya Allah. Syaitan beritahu, dia kata apa? Ketika engkau jatuh di lubang yang pertama, Allah dah ampunkan dosa-dosa engkau. Ni dah keadaan dia buta ni tadi. Allah kata apa? Kata syaitan, ketika engkau jatuh di lubang pertama, Allah dah ampunkan dosa engkau. Lepas tu engkau jatuh kali kedua, Allah SWT dah ampunkan dosa seluruh ahli keluarga engkau. Syaitan ni, dia nampak. Dia kata kalau dia jatuh kali ketiga, tak tahu apalah yang dia akan dapat. Jadi itu sebab kenapa syaitan menyelamatkan dia daripada jatuh kali ketiga. Itu syaitan. Maknanya dalam cerita ni, kemudian saya fikir-fikirlah balik tuan-tuan. Orang buta ni agak-agak dia bukan orang sembarangan tuan-tuan. Dia bukan hanya sekadar buta. Mata hatinya mungkin jelas nampak. Tapi Allah nak jadikan itu sebagai satu pengajaran kepada kita. Yang matanya celik ni, ada datang ke tak? Cuba fikir balik. Aku tidak ada tak? Zuhur ada zuhur. Asar ada. Itu sebab dalam pesan Nabi SAW sikit terakhir tuan-tuan. Pesan Nabi SAW
Sebab kita ni umat Muhammad, Allah beri banyak kurniaan dia. Di antaranya, satu salat ke satu salat, kalau kita baca Ayatul Kursi, Allah akan jaga kita sepanjang daripada subuh tadi, Allah jaga kepada zuhur. Lepas tu zuhur kita baca Ayatul Kursi, Allah jaga sampai asar. Asar kita baca lagi Ayatul Kursi, Allah jaga maghrib. Maghrib sampai ke isyak, kita baca Ayatul Kursi, Allah jaga. Nampak tu? Sayang tak sayang Allah SWT? Sayang Allah SWT. Hanya kita baca Ayatul Kursi je, Allah memelihara kita daripada apa? Pertama, daripada dosa. Daripada dosa diri kita sendiri ni. Dosa kan banyak. Dosa kita banyak, tuan-tuan. Mengatur orang, menghedik orang, mencaci orang. Bulan puasa mengatur orang, bulan tak puasa pun lebih mengatur. Banyak benda yang kita buat. Itu sebab sayangnya Allah SWT, kata Nabi SAW, setiap amalan salat yang kita lakukan tu, apabila kita membaca Ayatul Kursi, Allah jaga sepanjang masa itu daripada kita melakukan dosa. Ini semua amalan sufi. Amalan mereka-mereka yang mendekatkan diri dengan Allah SWT. Saya rasa cukup setakat itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kita sama-sama dapat ambil iktibar. Terima kasih di atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Saya sudahi dengan aku liqauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.